Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia berperingkat-peringkat dari setitis air mani sehinggalah menjadi manusia yang sempurna. Manusia mempunyai pelbagai kelebihan berbanding makhluk lain. Oleh itu, manusia adalah sebaik-baik kejadian sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Tin ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dokumentari ini akan menceritakan kelebihan-kelebihan manusia seperti kelebihan mata, hidung dan telinga. Kejadian mata. Mata merupakan deria penglihatan yang mana fungsi mata dan otak bergabung dalam mengesan gelombang elektromagnet dalam julat nampak, iaitu cahaya. Mata berfungsi untuk melihat manakala otak menafsirkan apa yang kita lihat. Hasilnya, kita dapat menafsir imej sebagai pemandangan. Mata adalah organ yang paling sensitif dan penting. Mata juga berbentuk hampir bulat dengan sedikit tonjolan di bahagian hadapan. Hal tersebut memungkinkan kita untuk melihat betapa indahnya dan berwarnanya dunia di sekitar kita. Mari kita berbicara tentang bagaimana pentingnya bahagian dari setiap mata kita dan fungsinya masing-masing. Bahagian depan dari mata yang dilapisi oleh membran transparan berbentuk bulat yang dinamakan kornea. Cahaya akan masuk ke mata melalui kornea. Tepat di belakang kornea terdapat otot spiral berwarna gelap dan terdapat lubang berbentuk melingkar di tengah. Pupil pula merupakan bahagian yang terbuka di iris yang terletak di tengah mata. Pupil akan kelihatan berwarna hitam kerana tidak ada cahaya yang dipantulkan darinya. Bahagian yang berwarna hitam itu terletak di tengah dari iris. Pupil lah yang mengatur sebanyak mana cahaya yang masuk ke mata. Pupil juga boleh mengubah bentuk dengan berakomodasi untuk mengatur cahaya yang masuk. Iris pula mengatur cahaya yang masuk tadi dengan memperbesarkan ukuran dari pupil. Mari kita lihat bagaimanakah cara iris mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Ketika kadar cahaya terlebih atau terdapat sumber cahaya yang terang, iris membuat pupil mengecil. Dan hal tersebut membuatkan banyaknya cahaya yang masuk itu menjadi berkurang. Ketika kadar cahaya sedikit atau sumber cahaya rendah, iris membuat pupil mengembang sehingga cahaya yang masuk meningkat. Lensa mata adalah lensa berbentuk cekung, berwarna transparent, terbuat dari proteinaceous yang menyerupai jeli. Lensa mata adalah keras di bahagian tengah dan menjadi lembut di bahagian tepi. Lensa mata disokong kedudukannya oleh otot seleri. Otot seleri membantu mengubah kelengkungan dan fokus dari lensa mata. Bahagian dalam permukaan di belakang bola mata dinamakan retina. Retina merupakan membran semi-transparent yang peka terhadap cahaya. Fungsinya sama seperti kamera. Reseptor cahaya sensitif pada retina dinamakan rod dan cones. Apabila jatuh mengenai pada reseptor ini, mereka menghantar signal kepada otak melalui saraf optik. Ruang antara retina dan lensa terisi dengan cairan yang dinamakan vitreous humor. Ini adalah titik buta di mana saraf optik berada dan tidak peka kepada cahaya. Allah SWT telah menyebut di dalam Al-Quran berkenaan penciptaan mata di dalam surah An-Nahlu dan Al-Insan. Bismillahirrahmanirrahim. وجعل لكم
السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Tafsiran surah An-Nahl ayat 78 bermaksud Allah SWT telah mengeluarkan manusia dari perut ibunya dan memberi kurniaan berupa pendengaran, penglihatan, akal dan kalbu. Kita seharusnya bersyukur kepada Allah SWT atas segala kurniaan yang telah diberikan kepada manusia. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Seterusnya, pada surah Al-Insan, ayat ini menerangkan bahawa pendengaran dan penglihatan dapat menghubungkan diri kita dengan alam sekeliling. Namun, begitu ramai manusia yang tidak bersyukur kerana alpa dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT. Sudah semestinya lah semua organ deria kita termasuk mata ada hubungan yang rapat dengan otak. Malahan dalam kebanyakan deria, mata lah yang paling dekat sekali dengan otak dan hubungan yang paling direct dengan otak. Dia hubungan yang direct dengan otak. Malahan mata itu sendiri merupakan kita kata satu extension daripada otak. Kalau kebanyakan deria yang lain dihubungkan melalui saraf, tapi mata itu sendiri ada sebenarnya extension daripada otak itu sendiri, unjuran daripada otak. Kejadian hidung. Hidung ialah alat pernafasan dan merupakan anggota fizikal yang memainkan peranan penting, di mana ia merupakan salah satu deria daripada 5 deria utama manusia. Manusia mampu menghidu kira-kira 10,000 jenis bau. Hidung juga memberikan tambahan resonansi pada suara dan merupakan tempat bermuaranya sinus paranasalis dan saluran air mata. Right? So what happens that the function among the function of the nose actually. Now many people think that the breathing is the most important function of the nose, but it's not. It's not, right? Because we can even breathe through the mouth. So if you stitch the nose, you cannot breathe through the nose. You still can breathe. You can still live, isn't so? Or sometimes we can make a hole in the trachea, right? It's known as tracheostomy. So still person can live with that. But what is the problem is that the quality of life will not be there. Isn't so? So the quality of life is in the nasal breathing. Hidung dan sains serta fungsinya. Hidung terdiri atas 2 bahagian, iaitu lubang hidung dan rongga hidung. Rongga hidung terbentuk oleh tulang hidung dan tengkorak. Pada rongga hidung, terdapat selaput lendir atau membran mukus dan rambut halus yang disebut bulu hidung atau silia. Bulu hidung dan selaput lendir berguna untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama dengan udara pernafasan. Kotoran tersebut ialah debu, kuman dan cecair.
Pernahkah kamu bersin? Apakah yang menyebabkan bersin? Jika lubang hidung dimasuki sesuatu kotoran, maka selaput lendir akan terangsang sehingga menimbulkan rasa geli. Oleh kerana itu, terjadilah bersin sehingga kotoran akan terbawa keluar. Di rongga hidung bahagian atas terdapat sel-sel reseptor atau hujung saraf pembau. Hujung-hujung saraf pembau ini akan timbul bersama dengan rambut-rambut halus pada selaput lendir yang berada di dalam rongga hidung bahagian atas. Hidung dari sudut perspektif Islam. Satu kajian yang dilakukan oleh para doktor dari Universiti Alexandria berhubung dengan amalan memasukkan air ke dalam hidung ketika berwuduk. Jelas didapati amalan ini mencuci rongga hidung dari kuman dan kotoran yang melekat pada bulu hidung. Justru penyucian hidung ketika berwuduk mampu mencegah seseorang dari penyakit yang berpunca dari kotoran dan debu seperti resdung. Maksudnya, kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Surah Al-Mu'minun ayat 14. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Allah Subhanahu Wa Taala telah menggunakan kita organ-organ yang sempurna sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Oleh itu, kita sepatutnya bersyukur dengan apa yang telah dikurniakannya. Salah satu organ yang digunakan oleh Allah SWT adalah telinga. Telinga merupakan organ bagi sistem pendengaran yang bertanggungjawab untuk menerima gelombang suara. Telinga juga mampu membezakan lebih daripada 1,500 jenis bunyi daripada sekuat 20 Hz sehingga 20,000 Hz. Selain itu, telinga manusia boleh mengesan bunyi sekitar jarak 20 kaki atau 6 meter. Di samping itu, telinga juga berfungsi sebagai penentu posisi kepala dan menjaga keseimbangan badan. Visual ini akan menerangkan tentang bahagian-bahagian telinga dan komposisi yang terdapat pada bahagiannya. Visual ini akan menerangkan bagaimana proses pendengaran berlaku dalam telinga manusia. Gelombang bunyi yang terhasil daripada persekitaran akan ditangkap oleh dedaun telinga. Seterusnya, gelombang bunyi akan memasuki pendengaran dan menghentam dinding gegendang telinga dan menghasilkan getaran. Frekuensi yang rendah akan menyebabkan getaran yang sedikit. Frekuensi yang mendatar akan menyebabkan getaran yang sederhana. Dan frekuensi yang tinggi akan menyebabkan getaran yang kuat. Di penghujung bahagian, luar telinga gelombang bunyi akan menghentam bahagian gegendang telinga. Hentaman tersebut akan menyebabkan gegendang telinga bergetar. Getaran itu menyebabkan 3 tulang kecil yang bersambung dengan gegendang telinga turut sama bergetar. Ketiga-tiga tulang tersebut adalah malleus, incus dan stapes. Tulang-tulang kecil ini bertindak untuk membesarkan getaran tersebut. Kemudian, ia akan memberi rangsangan pada cochlea.
Visual ini akan menunjukkan bagaimana getaran bunyi dihantar oleh tulang stapes ke kokolea. Akhir sekali, kokolea akan menghasilkan suatu tenaga elektrik yang dihantar ke otak untuk diterjemahkan dan kita akan dapat mengenal pasti apakah bunyi. Second part of it is the vestibular apparatus. Right? Now the vestibular apparatus, what happens that when you are standing, right, they are in this position, right? These three semicircular canals are in three different positions. Right? When you move, right, left, back, front, or any movement, so there are the small. I'm trying to do very simplify it. Right? There are small ossicle inside, which are known as otoliths. Right? Yeah, these are the small bones, not bones actually, but like what is it called, particles. Right? So these particles, they move. Right? So when your position moves, they move and they try to maintain your position in different movements. Right? Then that is again this vestibular apparatus is connected to another nerve which is known as vestibular nerve. Right? So vestibular nerve takes the impulses to the vestibular nuclei, right? And then from there the impulses goes to the brain, center part of the brain, right? And the center part of the brain, these stimuli are interpreted. For example, you turn to the right or left, right? So what happens that if this impulse cannot go to the brain if doesn't know, it will not react to keep you balanced and not allow you to fall down. Otherwise, you will fall down. Right? So this vestibular apparatus is the balance or equilibrium apparatus in the human. Right? So that is the two functions of the human. So happen in our ears. Yes, you are balanced by your ears, right? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk menjawab soalan tentang keistimewaan atau keajaiban yang terdapat pada tiga anggota pada diri manusia, saya suka untuk memberi jawapan secara umum lah. Yang kita tahu pertamanya, konsep asasnya, perkara-perkara atau anggota-anggota ni, keajaibannya, keistimewaannya, ia menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan fungsi-fungsinya. Seperti mana kita tahu firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam ayat Quran Allah jelas menerangkan bahawa manusia itu dijadikan sebaik-baik kejadian. Jadi setiap maksudnya anggota penciptaan manusia itu pastinya ada keistimewaan yang tersendirilah. Tetapi yang asasnya kesemua ini, selain dari fungsi-fungsinya, perlu kita tahu dalam kita merungkai untuk mencari keajaiban, keistimewaan anggota ni, perlu tahu bahawa ia menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Itu yang pertama, keistimewaannya, selain daripada yang fungsi-fungsinya tersendirilah. Yang kedua, kita boleh tahu bahawa ia menunjukkan satu tanda bahawa manusia itu lemah. Tadi pertama, menunjukkan kekuasaan Allah SWT dalam mencipta anggota. Setiap anggota itu sangat unik. Kalau kita lihat contohnya mata, telinga dan hidung ni, tidak ada setakat ini saintis atau mana-mana pihak yang mampu untuk mencipta anggota-anggota ini dengan fungsi-fungsinya sama macam mana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara langsung, sebab tu yang kedua saya beritahu adalah ia menunjukkan betapa lemahnya manusia, betapa daifnya manusia yang tak mampu untuk mencipta anggota-anggota seperti mana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berbalik kepada tujuan kita diciptakan
ke dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah dalam erti kata seluruh anggota kita ni berfungsi untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi mata ada fungsi selain melihat, keistimewaannya adalah dia berfungsi untuk menyaksikan kebesaran Allah melalui tanda-tanda. Sebab tu Allah ada sebut dalam Al-Quran yang berkaitan dengan perjalanan kapal di lautan, semua tu, matahari terbit, tenggelam, itu semua perlu disaksikan dengan mata, yang mana ia boleh jadi ibadah apabila kita dengan penglihatan itu kita membesarkan Allah SWT. Jadi itu yang poin utama saya sebut tadi. Begitu dengan telinga, kita dengar perkara-perkara yang baik, fungsinya untuk beribadah kepada Allah SWT, mendengar perkara-perkara yang baik. Begitu juga dengan hidung. Dan hidung ni kalau kita lihat dari segi keistimewaan, kalau kita lihat nak menunjukkan betapa Allah SWT ni maha hebat, dia memainkan peranan dalam membentuk emosi kita. Kalau kita bau benda tak elok, ialah kurang selesa dan sebagainya, berbanding kalau kita baunya sedap, jadi emosinya pun lain. Sebab itu berbalik pada anjuran Islam, kalau kita solat ataupun nak keluar solat hari raya contohnya, pakaian mesti wangi dan sebagainya. Kerana apa? Kerana hidung tu ada fungsinya untuk menerbitkan suasana mood seseorang. Jadi kesemua tu berbalik kepada tujuan utama kita, iaitu untuk beribadah kepada Allah, menjadikan setiap anggota yang kita ada tu memanfaatkannya untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan itu pun yang disarankan oleh Islam. Dan akhirnya berbalik kepada yang tadi, yang utama memang saya nak tegaskan, iaitu menunjukkan betapa Allah SWT maha hebat, maha berkuasa, maha mampu melakukan segala-galanya. Dan yang kedua, menunjukkan betapa lemahnya manusia, betapa perlunya manusia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani kehidupan seharian. Jadi keistimewaan yang saya boleh sebut itu dari Islam, dia adalah satu kurniaan menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa sama, manusia perlu menerimanya dengan cara yang betul. Seperti mana kita boleh kaitkan juga, merupakan satu nikmat yang kalau kita syukuri, Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat yang ada pada anggota kita. Atau setidak pun Allah pelihara anggota kita. Takkan kalau tambah, takkan nak tambah hidung, takkan nak tambah telinga, tapi Allah berkati fungsinya. Nikmat kan, hidung tu nikmat. Kalau kita sakit hidung pun tersumbat, Allah betapa tak selesanya. Jadi semua itu menunjukkan kelemahan manusia dan betapa manusia itu perlu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala.